Salam bahagia, saya Syirkawi Jirin dan ini Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah laporan kajian semula pasaran MyCC. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Encik Iskandar Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun ringkasnya MyCC. Jadi Encik Iskandar, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali bersama dengan kami? Ya, pertama kali. Alhamdulillah. Dan ini merupakan macam saya katakanlah satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, sebelum kita pergi kepada perkara yang lebih penting lagi sebenarnya, Iskandar ya. Sesuatu yang menarik jugalah bila kita sebut tentang Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC itu. Mungkin ramai di antara penonton-penonton kita yang tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh MyCC ini. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. MyCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia ni satu agensi bebas yang telah ditubuhkan pada April 2011. Okey. MyCC diletakkan di bawah KPDNHCP sebagai salah satu agensinya, dan fungsi kami adalah untuk apa orang kata protect the process of competition, if I may, ataupun melindungi proses persaingan melalui Akta Persaingan 2010. So jadi di bawah akta tu kami banyak apa orang kata tugasannya ataupun fungsi dan kuasanya. Salah satunya adalah kajian pasaran, kajian semula pasaran, pasaran apa-apa yang kami pilih. Keduanya juga penting juga kami boleh buat penyiasatan dan penguatkuasaan isu-isu pelanggaran Akta Persaingan tersendiri. Kami juga boleh berikan polisi, nasihat polisi kepada kerajaan berkenaan dengan isu-isu persaingan, dan banyak lagi kami buat advocacy dan sebagainya. So jadi itu adalah fungsi kami. Bila kita sebut istilah ataupun the golden word ini adalah persaingan, seringkali disebut oleh Encik Iskandar sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan persaingan itu sebenarnya, Iskandar? Persaingan dalam konteks kami MyCC adalah kita dalam isu persaingan ni, dia adalah salah satu topik dalam prinsip ekonomi. So dalam mana-mana pasaran ataupun di mana perniagaan-perniagaan apa ni kata berfungsi, mereka ni sebenarnya perlu bersaing antara satu sama lain. Betul. Contohnya kalau dia menjual kasut. Jadi kalau ada 10 kedai, mereka kena bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan ataupun memberikan pilihan yang terbaik, harga yang kompetitif dan juga kualiti kepada pengguna kita. So, jadi pada masa yang sama dia akan mengajak peniaga-peniaga ni sentiasa berinovasi, efisien, dan mereka akan teruskan keusahanan mereka untuk memenangi hati pengguna. So jadi persaingan ni perlu dilindungi. Kalau tidak dilindungi, bayangkanlah kalau kita pergi ke mana-mana kedai, contohnya kalau kita nak beli contohnya cawan, harga cawan semua sama. So jadi kita pergi kedai sini A RM10, kedai B RM10, kedai C RM10. So apa pilihan kita ada? So, tapi kalau sekarang ni apa yang kita lihat di luar sana, kita pergi kedai A, kedai B, kedai C, cawannya ada RM5, RM10, RM15. Terpulang kepada kita lah. Jadi kalau kita mahu yang kualiti, yang kita rasa RM15 tu kualiti, dan kita ada duit, then we go for it. Macam tu. So, jadi kita nak perniagaan tu apa orang kata mempunyai persaingan yang sihat. Dan jujur sebenarnya. Ya, jujur aja. Pada masa yang sama. Betul. Okey, kita nak tahu jugalah, difahamkan baru-baru ini MyCC pun telah menerbitkan laporan akhir kajian semula pasaran bagi sektor perkhidmatan. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Mungkin boleh Tuan Iskandar sendiri ceritakanlah tentang latar belakang dan juga hasil daripada kajian tersebut. Kajian pasaran berkenaan dengan sektor perkhidmatan ni amat penting kepada negara, sebab
sektor perkhidmatan ni menyumbang kepada 56.7% kepada GDP negara, KDNK negara. So di bawah sektor perkhidmatan tu kita ada peruncitan dan pemborongan yang menyumbang 30% KDNK daripada 56.7% tersebut. Okey. Jadi besar apa kata sumbangan sektor perkhidmatan kepada negara. Nak lagi dalam isu peruncitan dan pemborongan. So jadi kami pilih sektor ini dan kami pilih industri ini supaya ingin mengetahui isu-isu dan cabaran sektor tersebut ataupun industri tersebut. Kami pergi kepada struktur pasaran. Bagaimana supply chain ataupun rantaian bekalan di dalam sektor perkhidmatan, terutamanya dalam peruncitan dan pemborongan. So, ramai yang tidak faham. Dia tahu kalau barangan tu sampai kepada dia, yang dia tahu daripada kedai saja. Tapi dia tak tahu datangnya kadang-kadangnya selalunya datangnya daripada contohnya daripada kilang. Kilang pergi kepada pengedar dulu. Pengedar pergi kepada pemborong-pemborong kecil. Pemborong kecil pergi kepada kedai-kedai besar dulu. Ada yang baru kedai-kedai kecil baru dapat daripada kedai-kedai besar. So jadi kita fahami struktur pasaran dan kita tahu kenapa barang ni jadi harga dia sebegini. Kualiti dia kenapa brand ini saja, jenama ini hanya ada kat situ saja dan sebagainya. Ya. So jadi pada masa yang sama dalam kajian pasaran kami ni kami mengambil 1 tahun untuk menyiapkannya. Jadi banyak pihak-pihak yang kami telah minta bantuan macam Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Kami berterima kasih kepada mereka. Kami juga pergi kepada kementerian kami sendiri, KPD, NISHIPI dan sebagainya. So jadi bila kami dah dapat tahu struktur pasaran, isu cabaran dan sebagainya, dan juga aspek-aspek perundangan dan polisi yang mungkin mengherut benyotkan pasaran tu. Mengherut benyotkan pasaran tu. Jadi kami sediakan cadangan kepada kerajaan. Ya. Kerajaan kata dalam isu ni kami cadangkan buat sebegini. Tapi akhirnya terpulang kepada pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil cadangan itu dan mempraktikkannya. Kami setakat beri cadangan sebab kami dah kaji sedalam-dalamnya pasaran tersebut. Dalam pasaran tersebut kami pilih 4 produk. Satu adalah makanan dan minuman terproses ataupun processed food and beverages. Keduanya penjagaan diri dan kelengkapan diri. Ketiga produk pembersihan rumah dan keempat pakaian. Ini kalau kita lihatlah barang-barang ni yang 4 ni ya. Ini yang selalu kita akan belanjakan duit kita. Tiap-tiap bulan mesti ada. Ya, makanan, minuman, ya, minuman dalam kotak. Cereal ataupun bijirin kita. Lepas tu kita beli ubat gigi, sabun, sabun basuh. Ini semua dia sebahagian daripada kehidupan kita. So jadi melalui kajian pasaran yang kami buat ni, ya, dia boleh memaklumkan kepada semua pengguna kita bagaimana sektor ini berfungsi sebenarnya. So jadi dia tak bolehlah teruskan kalau ada kepincangan kepada sektor tu, dia boleh tahu apa isu dia sebenarnya. So bila tuan sebut tentang kepincangan, apa isu yang berlaku sebenarnya? Menurut daripada laporan yang dilakukan oleh pihak MyCC sendiri, di mana selalunya wujud kepincangan itu? Di mana selalunya wujud kelemahan itu sebenarnya yang mungkin tidak disedari oleh pengguna? Dalam industri pemborongan dan peruncitan ni, banyak perkembangan baru yang terjadi dalam industri ini. Salah satunya adalah orang kata penerapan teknologi baru. Perkembangan e-dagang. Perubahan format dan saiz kedai. Dulu kan kita 5-10 tahun dulu kita suka pergi kepada hypermarket. Tapi sekarang kita pergi kepada kedai yang kecil-kecil. Sebab kita rasa kita punya masa lebih berharga daripada kita pergi kepada hypermarket. Dan sekarang ni kita tengok percambahan kedai-kedai mini market.
banyak jenama di luar sana. Kalau saya nak katakan macam Speedmart 99, kita tengok KK Mart, kita tengok 7-Eleven dan sebagainya. Semua kedai kecil-kecil. Ya. So jadi lagi satu, kalau kita pergi dekat stesen minyak, banyak sekarang. Ya, betul. So dia jadi macam pusat sehenti. Itulah situ minyak kita, situlah kita beli makanan kita, situlah kita beli barangan biasa yang lain. Beras pun ada jual kat di stesen minyak. Betul. So tapi dari situ ada timbul isu, banyak isu. Ya. Salah satu yang kami lihat adalah isu pasaran adalah disebabkan COVID-19. Okey. Ia seakan memaksa pengguna-pengguna kita menukar perangai mereka dalam pembelian mereka. Mereka lebih selesa lagi pergi ke atas talian. Pembelian atas talian. Sekarang ni Malaysia dalam Asia Tenggara nombor 1. Okey, nombor 1 di mana perkembangan digital ekonomi ataupun ekonomi digitalnya dalam pasaran peruncitan dan pemborongan nombor 1. Sebab 50% daripada rakyat Malaysia sekarang suka membeli belah atas talian. Tetapi pada masa yang sama, kita punya peniaga-peniaga. Saya ambil contoh ya, peniaga-peniaga ni kalau kita ambil dalam 100 lah. Okey. 98% ataupun 98 daripada mereka adalah SME, small and medium enterprises. Betul. Ya, 2% mungkin syarikat macam GLC, public listed companies dan sebagainya. Tetapi daripada 98% ni, hanya 7% yang bersedia untuk berniaga atas talian. Mereka tidak bersedia. Tak bersedia tu maksudnya apa? Bersedia in the sense that dalam erti kata bahawa mereka ni dia tidak cepat apa orang kata embrace the change in the sense that orang kata menyesuaikan diri dia kepada keadaan semasa. Keadaan semasa. Sebab dia bermacam-macam halangan. Satu COVID-19 sebab tak boleh keluar rumah dan sebagainya. So jadi dia tak boleh buat apa-apa dekat kedai dia. Okay? Dia tak boleh pergi pada masa tu bulan 3 hingga antara bulan 3 hingga bulan 5. So jadi bila dia nak tukar dia punya struktur kedai dia, so jadi dia ambil masa. Teknologi ni berubah cepat. Betul. Kita dah ada e-wallet, pelbagai e-wallet. Kita dah tahu peranti-peranti yang digunakan di luar sana. Apa orang kata boleh membaca segala apa kad debit, kad kredit dan e-wallet dan sebagainya. So jadi lepas tu dan kedai apa orang kata banyak apa orang kata peniaga-peniaga di sana yang menerapkan digital ekonomi ni. Mereka ni bukan hanya bergantung, malah dia meletakkan sebagai pilihan kedua berniaga melalui kedai ataupun melalui apa orang kata fizikal, secara fizikal. Tetapi dia lebih mengutamakan jualan atas talian. Sebab dia tahu jualan atas talian ni boleh memberi kelebihan di mana harganya lebih kompetitif. Ya. Betul. Jadi dia memberi seakan-akan pada masa yang sama dalam keadaan sekarang ni juga yang COVID-19 masih lagi belum isu COVID-19 belum reda satu dunia ni. Jadi dia memberi satu apa orang kata macam mana orang kata satu comfort lah. Satu keselesaan. Sebab mereka pun ramai yang masih tak selesa nak keluar. Walaupun kita nampak ramai orang di sana, tetapi di sebaliknya 5 daripada 10 kalau kita ambil dalam bilik ni konon ada 10 orang kat sini, 5 daripadanya memang akan beli atas talian. Bila kita sebut business, e-business ataupun digital economy ini sendirilah, ada hura-hura ataupun tak tahulah sama ada Encik Iskandar lebih tahulah bahawa kerajaan sendiri berura-ura barangkali ingin mengenakan cukai ke atas mereka yang terlibat dalam e-digital ataupun ekonomi digital ini. Jadi apakah itu satu langkah yang positif ataupun mungkin tidak perlu sebenarnya kerana ia akan memberi impak ataupun kesan kepada mereka yang mungkin baru terlibat dalam digital business ini? Okey. Dalam salah satu dapatan kami dalam kajian pasaran ini, kami dapati bahawa di sini kerajaan telah memperkenalkan mulai 1 Januari 2020 pengenaan cukai digital. Cukai digital, ya.
Okey. Pengenaan cukai digital ni telah ditimbulkan oleh peniaga-peniaga. Dia kata kita dah banyak kos. Ya. So jadi kenapa diperkenalkan cukai digital? So jadi itu salah satu penyebab kepada mereka lambat untuk menerapkan elemen-elemen digital di dalam perniagaan mereka. Sebab kos bertambah tinggi. Dan yang baru-baru ni yang saya tahulah, dikatakan ada ura-ura, kita tak tahu betul ke tidak, di setiap pembelian oleh pengguna dikenakan cukai. Saya rasa dengan isu yang kami lihat tentang cukai digital terhadap peniaga, dan kita nak pula kenakan cukai terhadap pembelian atas talian, saya rasa itu adalah perlu dipikirkan lagi sekali. Perlu dikaji sedalam-dalamnya, kerana kita adalah objektif utama adalah untuk menggalakkan perniagaan yang mengikut norma baru. Dan apabila ramai yang pergi ke membeli belah cara atas talian, lebih banyak lagi pergi, lagi banyak lagi rancak lagi ekonomi. So ekosistem tu sihat. Pengguna keluarkan duit, peniaga dapat duit, peniaga dapat untung, dia bayar cukai. Okey, kita akan sama lagi Encik Iskandar, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu seketika, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami powerkan kepada anda, tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Tentang Malaysia ialah dia berbilang kaum. Kita boleh berkawan lah. Komuniti yang sangat-sangat bagus. I think most is food and our help each other. Kefahaman tentang perbezaan budaya yang berlainan kaum. Untuk terus membangun, terus maju. Menjadikan hubungan antara kaum begitu mantap dan juga kuat sekali. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang laporan kajian semula pasaran MyCC, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Iskandar Ismail, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MyCC. Baik, banyak yang kita sentuh, dan tentunya lah ekoran daripada laporan ini, recommendation yang dibuat kepada pihak kerajaan sendiri setakat ini belum lagi dihantar, ataupun laporan itu sudah pun diserahkan untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Sudah. Kami pada 19 Ogos kami telah melancarkan kami punya buku laporan ni. Dia ada satu executive summary, lepas tu ada satu yang buku yang komplit lah. Lebih kurang 330 muka surat. Tetapi pada masa yang sama, apa yang kami buat adalah kami pergi kepada kementerian, agensi-agensi kerajaan, pihak berkepentingan, dan kami promosikan melalui media dan sebagainya, supaya ianya dapat diberikan kepada semua pihak, termasuk pengguna, untuk mengetahui struktur pasaran, apa isunya, apa cadangan untuk mengatasi isu-isu ni, supaya mereka lebih peka. Dan kepada kerajaan, apa yang kami harapkan adalah mungkin mengubah polisi ataupun memperbaiki polisi, ataupun membuat satu polisi baru di mana ia sejajar dengan kehendak pasaran tersebut.
Contohnya kalau saya nak sentuh lagi sekali isu-isu berkenaan dengan apa yang kita katakan adalah isu-isu penentuan gaji minimum yang kerap, kesedaran tentang akta-akta yang relevan. Contohnya akta persaingan sendiri mereka tidak faham. Betul. Peniaga-peniaga tidak faham. Dia isu-isu akta anti pencatutan. Dia pun tak faham juga. Okay? So jadi dan lepas tu isu-isu bekalan peniaga kecil dan sederhana ni, mereka ni peniaga kecil dan sederhana. Mereka membuat satu produk tapi kadang-kadang dia tidak konsisten dan tidak menepati kriteria yang ditetapkan oleh setengah peniaga runcit yang besar. Contoh hypermarket, dia nak mesti ada label. Dia nak ada label, dia nak ada kod, lepas tu dia nak tahu dia punya ingredient atau tidak, halal ke tidak dan sebagainya. Semua ada. Tetapi di sini saya lihat PKS perlukan bantuan tu. Sudahlah dibantutkan oleh COVID-19, pandemik COVID-19, ianya bantuan kepada mereka tu lebih rancak. Tetapi pada masa yang sama, peniaga kecil dan sederhana ni, dia mesti proaktif jugalah. Jangan harapkan semua datang ke meja dia. Itu salah satu saranan kami lah kepada kerajaan. Dan bila kita bercakap tentang PKS itu sendiri, kita tahu situasi yang dihadapi oleh mereka lah disebabkan oleh COVID-19, dan kita tahu pun kerajaan sendiri pun telah melaksanakan apa yang disebut sebagai pakej rangsangan ekonomi dalam usaha untuk membantu golongan PKS ini. Tetapi untuk memberi pengetahuan kepada PKS itu supaya memahami kehendak apa yang disebut oleh Encik Iskandar tadi, pihak mana yang harus memainkan peranan dalam usaha untuk mendidik PKS ini supaya memahami kehendak seperti apa yang anda sebut tadi? Saya rasa pada masa sekarang kerajaan telah membuatkan ataupun mencipta pelbagai platform. Cuma tak nak je kita. PKS macam saya cakap, dia kena lebih proaktif. Ya, kami faham kekangan mereka. Tetapi pada masa yang sama, pakej-pakej rancangan yang dibuat oleh kerajaan mendapat sambutan. Betul. Cuma ramai lagi yang tak dapat sambutan. Mengikut statistik kerajaan, terdapat lebih sejuta perniagaan yang didaftarkan di Malaysia ini. So jadi pakej rancangan ni dapat sambutan, tetapi pada masa yang sama mereka kena sambutlah. Platform tu ada. Cuma dia kena lebih bertanya. So, jadi dia kena belajar, dan capaian kepada platform-platform ni bukan dibuatkan susah untuk mereka capai. Tetapi kita guna social media, kita dah guna laman web, kita dah guna apps dan sebagainya, dan kita guna pelbagai agensi macam SME Corp, MDEC dan sebagainya. Cuma kena dua pihak tu mesti bersama, selari. Kerajaan dia dah buat dah. Cuma of course lah, mesti tak semestinya sempurna 100%. Tetapi kalau dengan pelibatan mereka dengan yang lebih aktif, dan kita tahulah kehendak mereka, dan kita boleh perbaiki sistem kita dengan lebih baik. Kepada orang ramai sendirilah, sekiranya mereka ingin membuat laporan dan sebagainya, bila kita bercakap persaingan yang sihat, mungkin ada pihak yang menyalahgunakannya selama ini, ada pihak yang mengambil kesempatan dan sebagainya. Jadi bagaimana cara untuk menghubungi MyCC sendiri untuk melaporkan apa yang mereka lihat telah pun berlaku sebenarnya? MyCC kami berpusat di KL Central. Ibu pejabat kami di Menara SSM tingkat 15. Itu salah satu mereka boleh datang kepada kami. Mereka juga boleh melayari laman web kami www.mycc.gov.my. Pada masa yang sama mereka boleh kontak kami melalui sosial media. Kami banyak aktiviti. Selain daripada melakukan diberi kuasa untuk kajian pasaran, kami juga buat penguatkuasaan dan penyiasatan tentang isu-isu pelanggaran proses persaingan itu sendiri. Salah satu mungkin tuan tahu pasal isu kartel.
kartel harga, menetapkan apabila apa orang kata peniaga-peniaga yang sama dalam pasaran, mereka menetapkan harga ataupun kenaikan harga bersama-sama pada kadar yang sama. Kami dah ambil banyak dah tindakan. Kami dah ambil tindakan kepada pengeluar ais di Selangor, wilayah Putrajaya. Ada 24. Ya. Lepas tu kami ada pergi ke Sibu. Ada Persatuan Bakery dan Manisan Sibu. Mereka membuat kartel juga, kartel harga. Lepas tu ada pengendali depo kontainer di Pulau Pinang. Kami juga telah apa orang kata mengambil tindakan kepada Malaysia Airlines dan AirAsia pada tahun 2013 dan 2014 pasal isu kartel. Dan satu lagi pelanggaran kalau saya boleh kongsikan adalah isu monopoli. Ni monopoli ni orang kata monopoli. So uniknya di Malaysia ni, di bawah Akta Persaingan, monopoli ni dibenarkan. Tetapi tidak dibenarkan apabila kamu menyalahgunakan kuasa kamu sebagai monopoli atau syarikat yang dominan dalam pasaran membuli pesaing kamu yang dalam pasaran atau menghalang pesaing-pesaing baru masuk ke dalam pasaran. Okey, apa ni Tuan Iskandar, sayang sekali banyak lagi yang ingin kita sentuh sebenarnya, tapi masa begitu suntuk sebenarnya. Jadi saya mencadangkan mungkin di masa-masa akan datang apa ni Encik Iskandar, kita panjangkan lagi perbincangan kita ini. Kita buka peluang kepada penonton-penonton untuk memanggil kita, bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, kerana ini merupakan bagi saya merupakan isu yang cukup penting sebenarnya. Apapun, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.